Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selamat petang saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat. Okey. So, petang ni saya nak update bagaimana untuk kita dapatkan setup. So, di sini nampak saya dah letakkan pending order kan. So, ini adalah macam mana kita dapatkan setup tersebut. Ini untuk kita letakkan sebagai modal yang kita nak katakan sebagai layer lah. Okey. Kan sekarang ni banyak biasanya kita akan layer untuk kita dapatkan harga. Okey. Ini salah satu cara macam mana kita nak dapatkan layer entry kita. Dan setup macam mana kita gunakan di dalam teknik Bima FX. Okey. Dan bila saya buka chart sini, so kita akan tengok apa yang perlu kita ada. Okey. Perlu yang kita ada untuk kita analisis perkara-perkara penting. Yang pertama kita mesti kena ada. Okey, kita tunjuk dulu. Okey, ini dia. Okey, yang pertama mesti kena ada moving average, indikator Windows 1 dan RSI, Relative Distribution Index, dan yang atas moving average. Okey. So ini adalah kita kata sebagai key di dalam analisis teknik Bima FX, iaitu indikator. Dan yang seterusnya kita mesti kena ada line vertical. Okey, line vertical. Yang kedua kita mesti kena ada line horizontal. Okey, ini line horizontal. Warna hijau juga kan. So dua line yang hijau. So kita tukar warna hijau ni, so bagi nampak lain sikit. So kita letak warna biru. Okey. So ada dua line. Okey, satu hijau. Oh, ini hijau kita tukar juga sebab dia dah sama dengan line di bawah. So kita letak warna pink. Okey, kita warna pink. So bagi nampak ada perbezaan sedikit. Okey, so sekarang tadi kita dah mula dapatkan setup dan kita dah mula masuk entry. Di area mana? Kita masuk entry di area sini. Saya letak ni, and then dia dah drops sampailah ke harga terendah di sini. Okey, saya letakkan dulu. Okey. Nampak? Okey, ini dah harga terendah, dia dah turun. Ini tu seperti dulu tadi kita dah close. And then kita ambil balik buy. Okey. Ini untuk time frame yang kecil lah. Untuk kita entry di time frame yang kecil. Okey, bermakna di sini, so nampak? Okey. Zone entry, sebenarnya zone entry dah ada di sini. Okey. And then sekarang buy pun kita dah close. Dia dah naik semula tadi. Di sini mula ada line ni, so dia naik. Okey, TP saya tadi di harga tertinggi sahaja, harga yang paling tinggi pada sebelah pagi tadi. So di situ pun kita dah dapat 100 pip profit. Okey, close. So sekarang apa yang saya akan cari adalah saya hanya menunggu MA di sini. Okey, untuk dapatkan setup. Okey, ini adalah satu cara. Dia ada banyak cara. Ini satu cara yang saya tunjuk. Kita hanya tunggu MA akan naik sehingga line 70 dan kita standby. Bukan entry lagi. Kita hanya standby dulu. Bermakna okey, hampir-hampir zone untuk kita dapatkan entry sudah ada. Bermakna di mana kita akan entry, kita hanya menunggu peluang jika MA tadi naik melepasi 70 dan berlaku cross di antara RSI dan MA, dan MA tadi akan terus pergi sehingga line 90. So bermakna paling selamat untuk kita kurangkan floating di dalam teknik tersebut, teknik Bima FX ni. So kita hanya menunggu entry apabila MA mencecah line 90. Itu paling selamat. Tetapi kalau jika kita nak dapatkan beberapa entry yang lebih banyak dan kita yakin bahawa pergerakan tadi akan sell, so kita hanya menunggu MA mencecah 80 dan kita boleh standby untuk instant entry. And then entry yang kedua kita akan buat pending order. Okey, PO. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, so yang pertama kita sudah tengok harga sebelah pagi dah naik paling tinggi di sini, iaitu 1782.70. Itu 71 adalah harga tertinggi yang pertama sebelah pagi. So sebelah tengah hari dia dah naik di sini. Nampak? Okey, ini adalah sebagai zone entry kita. Okey, ini adalah zone entry sebenarnya. Okey, cuba kita tengok sekarang ni, daripada zone yang di bawah tadi sebelah pagi dan zone yang kedua di sebelah tengah hari, iaitu 1785.
So ini adalah zone yang mana entry yang kita akan ambil entry tersebut. Okey, macam saya tunjuk di atas, nampak tak saya dah masuk ke entry. Sebab apa saya masukkan di entry di harga tertinggi pada sebelah tengah hari? Itu disebabkan saya nak adakan beberapa entry layer. Saya nak layer. Okey, sebab layer ni dia bergantung kepada modal kita. Sebab modal saya ni mampu untuk saya menampung sehingga 500 pip floating. So saya akan letakkan di sini. Okey, jadi sekarang, okey, kalau kita tengok dalam kotak kuning di bawah ni, MA belum mencecah lagi 70. So dan pergerakan yang sekarang kita tengok, dia masih belum melepasi harga tertinggi pada tengah hari tadi. Okey, iaitu 1785.46, belum mencecah. Jadi itu adalah harga tertinggi yang dia pernah cecah pada hari ini. Jadi di situlah saya akan mula meletakkan pending order. Dan pending order ini, jarak, kenapa saya letak di situ? Saya ambil kira pergerakan hari ini daripada pagi tadi sampai sekarang, berapa pip dah gold sudah membuat pergerakan, iaitu dia sudah membuat pergerakan sekarang lebih kurang 150 pip. Okey, dia ada lagi baki. Okey, gold satu hari, okey, untuk information, satu hari gold biasanya paling sikit dia akan bergerak 100 tu kira tanpa ada apa-apa news langsung. Tapi kebiasaan sehari yang mana saya kita kata backtest yang kita dah buat berkali-kali, bermakna satu hari dia akan bergerak lebih kurang 300 pip tanpa ada news high impact. Okey, jadi tanpa news high impact bermakna bila news high impact ni tak ada, so pergerakan dia takat 300 pip, so dia akan buat pullback semula. Okey, kemungkinan dia akan naik 150 dan then dia akan turun balik 150, ataupun dia akan terus naik 300 pip and then dia akan drop balik pergi ke tempat asal. Dia macam tu pergerakan dia. Okey, so jadi pergerakan sekarang dia dah jalan 150 pip. Okey, betul. 70 ke 80, 100 pip. 85. So 150 pip. Okey, dia dah pergi 150 pip. So ada baki lagi 150 pip yang kita akan menunggu pergerakan dia. Kemungkinan sebelah petang sekarang dia tak pergi, sebelah malam nanti akan aktif apabila open market US nanti. Okey, itu pergerakan dia. So macam sekarang dia tak naik lagi, tak apa, biar. Kita takkan rugi apa pun. Okey, kalau kita nak entry juga, kita boleh ambil di line harga tertinggi pada sebelah pagi tadi. Itu harga kalau kita nak ambil. Tapi macam saya biar. So kita hanya tunggu pending order tadi berlaku pada harga 1785, iaitu 150 pip baki lagi ke atas. Jadi kita akan entry bermula 150 pip ke atas sehingga 300 pip. Maksud dia di situ kita ada entry sehingga 150 pip baki kenaikan. Jadi dalam tempoh 150 pip yang akan dia naik ke atas tadi, kita tak pasti lagi berapa dia akan touch kita punya pending order. Jadi saya ambil pendekatan, saya meletakkan jarak pending order, so lebih kurang 20 pip. Bermula 1785 tu saya dah mula pending order, and then kita jarakkan 20 pip. 20 pip tu kita jarak sehingga 150 pip lah. So berapa entry yang kita akan dapat? Kemungkinan kita akan dapat lebih kurang dalam 7 entry. Dalam 7 entry kita akan dapat pending order. Pending order tadi kita akan dapat lebih kurang dalam 7 entry. Okey, bagi saya 7 entry sudah memadai. Bermakna and then dia akan buat pullback semula, akan turun. Bila dia turun nanti kita nak close, okey, kita boleh setting sendiri. Kita nak berapa pip keuntungan. Okey, jika kita nak 50 pip, so setting 50 pip. Okey, target 50 pip. Kata 185, kita nak 50 pip, so 180. 180. Okey, kita setting 180. Okey, ini 180. Kalau kita nak 180. Okey.
Di sini TP kita. Okey, kita ubah. Katakanlah kita buat warna lain bagi nampak clear. Kita letak warna, okey, kita letak warna gelap sikit. Okey, ini adalah TP kita. Kalau kita nak 50 pip. And then jika kita nak 100 pip daripada 185, so kita akan letak 175. Okey. Kita akan masuk 175 sebagai TP kita. 100 pip. Daripada entry yang pertama, price dia 1785. Okey, itu adalah TP kita. Okey, terpulang. Sebab apa? Pergerakan ikut time frame yang besar adalah sell. Daily masih lagi sell. Okey, belum habis trend. Okey, H4 dia cuba untuk naik, dia masih lagi tak mampu. Sebab apa? Di daily masih lagi sell. So dia akan buat penurunan. Dan di sini kita nampak dah ada 2, ada 3. Okey, dah berapa kali dah rejection berlaku, harga tidak lepas dan dia drop. Harga tak lepas, dia drop. Okey. And then di situlah memberi kekuatan bahawasanya kita akan ada lagi entry untuk sell. And then di M15 di sini pun kita boleh ambil sell. Sebab apa? Menunggu cross berlaku di antara MA dan RSI di time frame M15. Nampak sekarang dia dah naik. Sebab apa dia naik? Nampak candle sekarang naik. Sebab apa? MA sekarang tengah menuju ke 70, 80 dan 90. Ini cara untuk kita buat entry secara layer ataupun penny order yang banyak, melebihi 5 entry ataupun 3-4 entry. Tetapi jika kita rasa entry cara ni tak mampu untuk menampung akaun kita ataupun margin kita yang ada, so kita hanya menunggu MA tadi mencecah 90 baru kita mula entry. Tak kisahlah, sebab tu dia mencecah 50 tadi, duduk di price di mana? Di 17 di line 1790 ataupun 1800 ataupun dia duduk di 1785 sahaja ke, kita akan entry di situ. Yang pastinya MA tadi akan hanya menunggu dia mencecah 90 baru entry. Okey. So itulah cara yang kita akan dapatkan entry, dan kita akan dapat entry di harga yang tertinggi dan kita akan mendapat profit mengikut yang berapa pip yang kita nak. Kalau kita target 100 pip, okey, kita setting 100 pip ikut tempat yang saya letak sekarang ni kan. 1 pip di sini kan. Di sini 100 pip. So di sini kita letak. Kalau nak 50 pip, letaklah dekat 180. Mana 180? Okey, di area contohlah di area sini 180. Kita dari sini saja 180. Okey, dah cukup. Jadi total kata dia mencecah sehingga 3-4 entry yang kita buat penny order tadi kena. Kalau entry yang pertama 50 pip, entry yang kedua 70 pip, entry yang ketiga 90 pip. Berbaloi tak profit yang kita dapat? So itu dah memadai untuk sebelah petang ataupun sebelah malam. Sebab apa? Pagi tadi kita dah ambil 100 pip, menurun 100 pip, menaik dah 200 pip, kita dah profit. So dia turun balik tadi 50 pip. Okey, ataupun 50 pip daripada entry yang pertama. So entry kedua ketiga tadi berapa dah pip kita dapat? So satu hari kalau kita kira balik berapa yang kita dah dapat profit. Okey, itulah yang saya nak perjelaskan. Okey, cara analisis teknik Bimo Effect. Okey, cara analisis teknik Bimo Effect. Okey, sebab cara teknik Bimo Effect ni, so dia ada banyak. So ini dua cara yang saya tunjuk ni adalah cara yang mudah, dan kita hanya menunggu ikut garis-garis ataupun line-line horizontal yang berada di harga tertinggi, and then barulah kita letakkan sebagai zone entry. Okey, itu sahaja untuk hari ini saya share. So kalau ada jika dapat membantu pencerahan, kalau tak berani nak entry pun tak apa, buat confirmation dengan teknik-teknik yang sedia ada, yang mana yang sahabat-sahabat ada. Okey, jadikan penambahan confirmation. Kalau kata berlawanan dengan apa yang saya terang, jangan entry. Ikut entry yang mana tuan dah biasa, sahabat-sahabat dah biasa dengan analisis ataupun indi-indi yang mana sahabat-sahabat dah guna. Tapi ini saya bagi tahu untuk teknik Bimo Effect sahaja. Okey, cara untuk dapatkan setup, cara untuk kita letakkan entry, dan cara kiraan berapa layer yang sesuai untuk kita letakkan pending order. Okey, saya rasa mungkin
ada sedikit pencerahan, so dah dapat membantu. And then jika yang belum subscribe, so minta subscribe dan like channel YouTube saya untuk mudah-mudahan dapat membantu sahabat-sahabat lain lagi dapat input yang sedikit yang saya sharekan untuk petang ni. Okey, saya rasa setakat dulu, insya-Allah apa-apa pun kita akan update semua.